Ummu Sa'ad ni dia hantar anak dia perang. Kalau tak silap saya perang Khaybar. Kalau tak silap lah. Tengok balik nama peperangan. Dia hantar anak dia perang. Sampailah satu ketika dia dapat berita kata anak dia mati. Dibunuh dalam peperangan. Dia dapat maklumat berita kata anak dia syahid dalam peperangan. Bila dia dengar je kata anak dia syahid, dia pakai baju, dia pergi ke medan peperangan. Bukan dia cari anak dia, tuan-tuan. Perempuan yang dirahmati Allah. Ummu Sa'ad dia tak cari anak dia. Sampai dekat medan peperangan, dia tanya, mana Rasulullah? Dia dengar anak dia mati, dia fikir, Rasulullah macam mana? Dia pergi dekat medan peperangan, dia tanya, mana Rasulullah? Bila mana dia dapat tengok Rasulullah, dia kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bila mana aku tengok batang tubuh engkau sihat, bila aku tengok engkau hidup, aku tengok engkau tak sakit, wahai Rasulullah, berita yang menyakitkan aku, anak aku mati dalam peperangan tadi hilang, sembuh. Sebab tengok engkau sihat, ya Rasulullah. Itu iman para sahabat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syarat yang pertama nak kita lepas daripada kerugian ialah beriman. Sudah masuk waktu. Baru satu tuan-tuan. Tak apalah saya pergi secara laju. Sebab kemungkinan ni kali terakhir lah. Sebab 5 hari bulan insya-Allah terbang. Minta doa lah daripada muslim-muslimat yang dirahmati Allah supaya selamat sampai ke Mesir dan boleh sambung lagi pelajaran di sana. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang kedua ialah beramal soleh. Syarat kita tak nak jadi rugi dekat atas muka bumi, yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Sebab apa tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah? Kalau kita beramal soleh, orang yang banyak beramal soleh bila sampai dekat akhirat nanti, mereka sedih. Orang yang banyak melakukan amal soleh, ibadahnya, sembahyang, tahajudnya, puasanya, zakat, haji, umrahnya, banyak diperlakukan. Tapi sampai dekat akhirat mereka sedih, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah. Sebab apa? Bila sampai dekat akhirat, mereka tengok, oh amalan aku banyak ni. Tapi banyak lagi yang aku tak buat. Orang yang banyak amalan bila sampai dekat akhirat, dia tengok amalan dia, dia rasa menyesal, dia rasa rugi. Kenapalah aku tak buat banyak lagi daripada itu? Kalau orang yang tak beramal, bayang-bayangkanlah rugi dia macam mana. Orang yang beramal soleh, banyak amalannya, tapi bila sampai dekat akhirat, dia akan rasa rugi. Sebab apa? Kenapalah aku tak buat banyak lagi? Sebab itu tuan-tuan, sementara kita hidup, beramal soleh sungguh-sungguh, buat kerja amalan yang sungguh-sungguh. Fastabiqul khairat, kata Allah, berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Sebab jangan sampai kita jadi dalam surah As-Sajdah Allah Ta'ala sebut apa? Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mu'minun. Tidakkah kamu tengok orang-orang yang mana buat salah kepada Allah? Orang-orang yang buat salah kepada Allah, maka mereka menunduk kepala mereka, lalu mereka kata kepada Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, kami dah tengok hari ini, wa sami'na, dan kami dah dengar hari ini. Kami dah tengok, kami dah dengar. Azab kubur kamu betul, azab api neraka kamu betul, mizan kamu betul, syurga neraka kamu betul, ya Rasul, ya Allah. Farji'na na'mal salihan, maka tolonglah pulangkan kami ke dunia, kami nak buat amal soleh. Inna mungkin, semuanya kami dah yakin. Tapi tuan-tuan perempuan, bila kita dah ada ke akhirat, kita tak akan berpatah balik. Sebab itu kita bila mana ada, sementara tempoh hidup kita masih ada, sementara ajal tak datang lagi dengan kita, sementara malaikat maut tak singgah ziarah kita lagi, maka banyakkan amalan soleh kita. Sebab apa? Takut kita pun jadi macam itu. Minta Allah Ta'ala nak kembali balik ke dunia, tak ada can dah masa tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka berlumba-lumbalah dalam melakukan amal soleh. Amal soleh ni kita jangan tengok, dia ni benda kecil je, tak payah buat. Nak buat benda besar-besar je, bina masjid je. Tapi benda kecil-kecil tak buat. Sampah tepi jalan tak buang dan sebagainya. Jangan. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Datuk Ismail kamu, saya pernah dengar ceramah dia sebut ada 3 perkara yang Allah Ta'ala sembunyikan daripada manusia.
Yang pertama, Allah Ta'ala rahsiakan siapa manusia yang paling mulia di antara kita. Kita tak tahu siapa yang Allah Ta'ala muliakan di antara kita. Sebab apa? Supaya manusia saling menghormati di antara satu sama lain. Ada satu kisah muslimin-muslimat di Mesir. Ada seorang ulama ni, dia tak suka pada ilmu tasawuf. Dia tak suka kepada ilmu tasawuf. Jadi dia pun selalu kutuk ulama tasawuf, dia selalu maki ulama tasawuf. Sampailah satu ketika Allah Ta'ala campakkan dalam hati dia nak belajar ilmu tasawuf. Kemudian dia pergi berjumpa dengan guru tasawuf. Dia kata, wahai guru, aku nak belajar ilmu tasawuf. Jadi tok guru tu kata, boleh dengan satu syarat. Kalau kamu nak belajar ilmu tasawuf dengan satu syarat. Kata tok guru tu, kamu kena cari orang yang paling hina di Mesir ni, kamu salam dengan dia. Cari manusia yang paling hina di Mesir, maka kamu salam dia. Maka dia pun berjalan satu Mesir, pusing-pusing, sampailah satu ketika dia jumpa dekat tepi jalan ada seorang orang tua. Orang tua tu dia tengok, nampak memang hina sungguh lah, bagi dia lah. Dia tengok orang tua tu, nampak compang-camping duduk tepi jalan ni, kira hina lah ni. Sebab apa? Syarat nak belajar ilmu tasawuf, kena cari orang paling hina, dia kena salam. Kemudian muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, bila mana dia pergi dekat orang tua tadi, dia salam. Lepas tu orang tua tu cakap dekat dia apa tu? Macam mana kamu tahu aku hina? Rupa-rupanya orang tua tu pun wali dulu. Tok guru dia bagi tahu salam dengan orang yang paling hina. Macam mana orang tua tu tahu? Kalau bukan dia wali Allah juga. Nak kata apa? Kita kena menghormati di antara satu sama lain. Sebab kadang-kadang orang yang kita pandang hina itu mulia di sisi Allah. Sebab itu kadang-kadang saya jumpa dengan kawan-kawan yang selalu kutuk Tuan Guru Ni Aziz. Saya sebut pada dia, kalau tak suka Tuan Guru Ni Aziz, senyap. Takut-takut kalau dia tu orang yang mulia di sisi Allah, kita nak jawab apa dengan Allah nanti? Kalau kita tak suka dengan Tuan Guru Ni Aziz, Tuan Guru Haji Hadi, kita jangan kutuk dia, kita senyap. Tu jalan yang terbaik. Daripada kita kata kat dia, tengok-tengok dia tu kekasih Allah. Esok ke akhirat Allah tanya, kenapa kutuk kekasih aku? Kita nak jawab apa tuan-tuan? Kita kata, dak, dia bukan kekasih Allah. Tahu mana? Ada Allah Ta'ala bagi tahu? Tak ada. Ada Nabi bagi tahu? Tak ada. Maka berhati-hati. Sebab apa? Kena hormat di antara satu sama lain. Sebab kita tak tahu siapa yang mulia, siapa yang hina di sisi Allah. Yang kedua, kata Datuk Ismail Kamus, Allah Ta'ala sembunyikan daripada kita satu perbuatan yang paling Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala rahsiakan. Sebab itu ada sahabat Nabi datang jumpa dengan Nabi, wahai Nabi, apakah amalan yang paling baik di sisi Allah? Ayu amal wahabu ilallah, yang manakah amalan yang dicintai oleh Allah? Lalu Nabi kata, berjihad di jalan Allah. Datang pula sahabat yang lain, wahai Rasulullah, ayu amal wahabu ilallah, yang manakah amalan yang paling baik di sisi Allah? Kata Rasulullah, buat baik kepada kedua ibu bapa. Datang pula sahabat yang lain, wahai Rasulullah, yang manakah amalan yang baik di sisi Allah? Rasulullah kata, solat di awal waktu ni, as-salatu ala waktu. Jadi ini yang mana satu yang betul ni? Semua baik. Nak kata apa? Tak ada pun satu amalan Allah Ta'ala rahsiakan kepada kita amalan mana yang Allah Ta'ala suka. Siapa sangka tuan-tuan, seorang perempuan pelacur bagi minum air kepada seekor anjing, dimasukkan ke dalam syurga. Kerana apa? Itu perbuatan yang Allah Ta'ala suka. Kerana bagi orang pelacur, dah tu bagi minum dekat anjing. Kalau bagi minum dekat anak yatim ke, kita boleh gagah lagi. Tapi orang pelacur, tapi dia rasa kesian dengan anjing yang dahaga, dia bagi minum anjing tu, dimasukkan Allah Ta'ala dalam syurga kerana perbuatan tadi. Dan yang terakhir, Allah Ta'ala sembunyikan yang mana amalan yang paling dibenci oleh Allah. Siapa tahu orang yang kuat beribadahnya, tapi kerana dia tak bagi makan kepada seekor kucing, dimasukkan ke dalam neraka Allah. Orang taat, banyak ibadahnya, tetapi kerana tak bagi makan seekor kucing, dia dimasukkan ke dalam neraka Allah. Sebab itu tuan-tuan, walaupun perbuatan itu nampak kecil, dosa tu kita nampak, dosa kecil aja, jangan. Takut-takut dosa kecil itulah yang bawa kita masuk dalam neraka Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang kedua beramal soleh, yang ketiga berpesan pada kebenaran. Yang ni yang susah ni. Nak berpesan kepada kebenaran. Ulama-ulama
pun masalah nak sampaikan kebenaran. Sungguh saya sebut sebab di Mesir berlaku masalah kerana ulama. Ulama menghalalkan darah ikhwan muslimin. Ulama menghalalkan darah orang yang pergi berkumpul di Dewan Raba'ah. Itu saya sebut, Rasulullah pun dah sebut pada akhir zaman akan banyak ulama su, ulama yang jahat. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, susah nak cakap kebenaran ni. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan daripada aku satu ayat. Kemudian Rasulullah kata apa? Sampaikan kebenaran walaupun ia pahit. Nabi sebut bagi tahu kebenaran walaupun dia pahit. Nabi bagi tahu dah, nak bagi kebenaran ni susah. Sebab itu Nabi kata pahit. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita ada sesuatu kebenaran, benda itu benar, maka kita katakan benar. Tak kisahlah adik-beradik kita ke yang buat, ataupun siapa yang buat. Kalau salah, kita kata salah. Kalau betul, kita kata betul. Dan yang terakhir sekali, berpesan pada kesabaran. Kesabaran yang Allah Ta'ala letak dalam surah Al-As yang terakhir sekali. Sebab apa? Orang yang nak beriman kepada Allah, dia kena bersabar. Kalau dia tak bersabar, maka iman dia akan goyah. Sebab orang yang beriman akan diuji oleh Allah. Sebab itu Nabi sebut, asyaddu bala 'alan nas al-anbiya. Sehebat-hebat, sedahsyat-dahsyat ujian yang diberikan kepada manusia adalah para anbiya. Sebab apa? Sebab Nabi dekat dengan Allah. Siapa-siapa yang dekat dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan uji. Maka nak mempertahankan iman, perlu pada kesabaran. Nak beramal soleh, kena pada kesabaran. Kalau tidak, bagaimana mungkin untuk kita istiqamah dalam amalan kita? Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, istiqamah yang dimasukkan istiqamah dalam beramal soleh ini, kata ulama ada dua. Yang pertama, istiqamah yang mana orang selalu buat zikir 100 kali setiap hari. Setiap hari dia akan zikir 100 kali. Itu pun istiqamah. Dan yang kedua, kata ulama, istiqamah itu ialah istimrar fil khair. Berterusan dalam melakukan kebaikan. Maksudnya apa tuan-tuan? Hari ini lepas maghrib kita berada dalam majlis ilmu. Besok lepas maghrib kita ada juga dalam majlis ilmu. Lusa lepas maghrib ada juga dalam majlis ilmu. Tulat kita pergi ziarah sahabat kita. Tak duduk majlis ilmu dah. Kita pergi ziarah sahabat kita sakit masuk hospital. Tonggeng pula kita ziarah. Nak ziarah siapa lagi? Pak Menakan duduk dekat Kedah contohnya. Selama hari-hari setiap pada lepas maghrib waktu isyak kita istiqamah dalam melakukan kebaikan. Itu juga dikatakan sebagai istiqamah. Betul dalam melakukan kebaikan. Masuk dalam majlis ilmu baik. Pergi ziarah orang pun baik. Pergi ziarah pak saudara pun baik. Jangan ziarah disko je tak baik. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebab itu kita kena bersabar. Dan akhir sekali saya nak cerita tuan-tuan satu kisah tentang sabar. Satu ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia bawa kuda dia. Kuda dia ada pelantar lah atas kuda tu, tempat duduk tu. Dia bawa kuda tu, kemudian dia nak berhenti solat dekat masjid. Bila dia nak berhenti solat dekat masjid, sebagai orang yang bertawakal kepada Allah, dia tak tinggal kuda dia begitu saja. Dia cari orang untuk jaga kuda dia. Selalu orang tawakal je lah, tapi motor tak kunci. Yang motor tak kunci mesti risau punya malam. Tak, tawakal kena kunci. Sebab itu Sayyidina Ali, sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi, dia bawa unta pergi dekat masjid dah ni. Kita kalau masjid, orang baik-baik je masjid, walaupun selipar hilang, kan? Sayyidina Ali bawa pergi dekat masjid, kemudian Sayyidina Ali tunggu, ada tak orang yang boleh jaga unta? Kuda. Sampai satu ketika datang seorang pemuda. Sayyidina Ali nampak orang pemuda ni, dia kata, "Wahai pemuda, tolong jaga kuda aku." Jadi pemuda ni pun jaga kuda Sayyidina Ali. Dia kata, "Tak apalah, kamu masuk, aku jaga kuda kamu." Nak tawakal kena ada usaha, kunci dulu. Kemudian bila mana Sayyidina Ali masuk dalam masjid sembahyang. Dia sembahyang. Lepas dia sembahyang, dia kata, "Aku nak bagilah dekat pemuda ni 2 perak." 2 perak tu mahal lah tu. "Aku nak bagi dekat dia 2 keping perak." Lalu Sayyidina Ali pun keluar tengok-tengok, pemuda tak ada, pelantar kuda pun tak ada, tinggal kuda aja. Lalu Sayyidina Ali karamallahu wajhah,
Dia bawa balik kuda dia.